30 rakyat Malaysia selamat kembali. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. 30 rakyat Malaysia yang diselamatkan menerusi operasi Sudan selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini. Kesemua mereka tiba pada pukul 3 petang tadi dengan penerbangan Saudi yang berlepas dari Jeddah. Ketibaan itu disambut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin, wakil-wakil agensi terlibat dan juga ahli keluarga masing-masing. Duta Besar Malaysia ke Sudan Muhammad Razdan Jamil dan isteri antara yang pulang bersama-sama ke kekitangan kedutaan, pelajar-pelajar dan pegawai GLC yang berkhidmat di sana. Usaha membawa pulang rakyat Malaysia dari Sudan bermula sejak 1 Syawal dengan kerjasama agensi kerajaan di bawah pasukan khas OP Sudan. Ia diketuai Kementerian Luar Negeri meliputi MKN, NADMA, JPM, PDRM, Pejabat Perwakilan Malaysia di Khartoum, Riyadh, Jeddah, Abu Dhabi dan Kahirah. Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum berjaya menyelamatkan 30 warga Malaysia bersama-sama 22 rakyat negara lain. Evakuasi dibuat melalui jalan darat, seterusnya dibawa ke Port Sudan bagi menaiki kapal HMS Abha milik tentera Arab Saudi menuju ke King Faisal Naval Base di Jeddah. 30 jam melalui jalan darat yang menebarkan 9 jam pelayaran untuk sampai ke Jeddah antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Hasil kerja berpasukan serta mengikut arahan Kementerian Luar Negeri telah melancarkan proses evakuasi 30 rakyat Malaysia dari Sudan. Senarai nama semua Malaysian yang bermastautin di Khartoum. Walau bagaimanapun bila emergency berlaku, kita pun dimaklumkan bahawa ada satu atau dua yang baru sampai and then dia tak register dengan kedutaan. Tapi kita memang daripada kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri semua kita buat kita reach out kepada melalui medan social media untuk memaklumkan semua orang bahawa kalau ada apa-apa saudara ke dekat Sudan untuk menghubungi kedutaan. Bagi Setiausaha Pertama Amirul Husni Shah, penilaian awal setiap laluan dibuat terlebih dahulu bagi memastikan setiap rakyat Malaysia tidak berhadapan dengan risiko. Tembak-menembak tu berlaku di the whole entire Khartoum. So kita cannot say exactly where's the exact location. Tapi orang cakap kita berada di tengah kawasan apa orang cakap pertempuran tu lah. So that's why when we move out from the Petronas complex to the residents, so we decided sebab kalau dekat situ memang it is not safe for us, and waktu tu kita ada around 12. Kita ada 12 Malaysians with us, including kita lah. The most important is communication and believe in each other. Pray. We keep pray and pray and pray. Tak pernah berhenti. Alhamdulillah, to be honest, ambassador dengan Puan Lilis, hospitality sangat bagus. And then sebab kita kan dalam raya dan kebetulan pula memang dia ada stok makanan, jadi untuk bagi semua sentiasa sihat, cukup makan, and then untuk tim, especially untuk tim embassy dan juga tim-tim yang bekerja untuk buat kerja, kita orang sebagai wife and juga student yang banyak membantu untuk memastikan makan semua cukup, kebersihan, sebab kebersihan tu penting sebab kita nak semua orang sihat, sebab kita tak tahu bila kita akan evacuate, but kita just follow apa arahan daripada embassy. Kerajaan menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara akan memantau dan membantu penduduk yang terkesan akibat perubahan cuaca dalam negara, terutama melibatkan stroke haba. Langkah tersebut melibatkan kerjasama dengan kerajaan negeri, Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan. Saya dimaklumkan oleh MET, Jabatan Meteorologikal, bahawa panas ini akan berakhir pada pertengahan bulan Mei. Jadi saya harap walaupun ini satu fenomenon baru, tetapi kita perlu berjaga-jaga dan mengambil beberapa langkah kesihatan. Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Jemaah Menteri juga disarankan berbincang mengenai keperluan pelanjutan cuti sekolah sebagai langkah berjaga-jaga. Beliau berkata demikian semasa Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri UMNO bagi Pontian, Johor.
Kanak-kanak warga emas dan pesakit kronik merupakan golongan berisiko tinggi mengalami strok haba. Ini disebabkan mereka sukar mengenal pasti keadaan badan dan mengambil langkah intervensi. Strok haba ini berlaku apabila badan kita mempunyai suhu lebih daripada 40 darjah Celsius. Pada waktu ini, fungsi protein dalam badan tidaklah boleh lagi menjadi normal dan badan semakin gagal mengeluarkan peluh dan akibatnya akan menyebabkan fungsi badan secara perlahan-lahan akan shutdown ataupun akan berhenti. Ini akan menjurus kepada kematian tanpa rawatan. Tambah beliau, langkah intervensi seperti mengelakkan pendedahan secara langsung kepada cuaca panas, banyakkan meminum air kosong dapat membantu mengatur suhu badan. Sementara itu, jangkaan 60% ramalan musim kering akan berlaku pada hujung tahun ini. Menurut pakar meteorologi Universiti Malaya Profesor Datuk Dr. Azan Abdul Samad, ketika ini negara masih bawah pengaruh ensonetral dan belum lagi mengalami musim kering iaitu El Nino. Ini masih lagi ramalan. Jadi yang kita hadapi sekarang ialah isu cuaca panas yang dikaitkan dengan musim perantaraan monsun ni. Jadi musim perantaraan monsun ni dia sebelum musim barat daya masuk dan habis musim monsun timur laut, dia ada 2 bulan lah, di mana angin lazim ni boleh berubah-ubah. Dia bukannya angin ketimuran, kadang-kadang jadi angin kebaratan. Jadi dalam masa ini, kita lebih dipengaruhi oleh bayu laut, bayu darat. Tambahnya, musim ini akan berakhir pada pertengahan bulan Mei. Lazimnya Malaysia mengalami musim kering atau secara relatifnya kurang menerima hujan pada monsun barat daya, iaitu pada sekitar Mei hingga September. Jadi dia musim ni Jun, Julai kita taklah banyak hujan. Jadi kita akan hadapi kekurangan hujan bulan Jun, Julai ni lah. Selalunya bila ada kekurangan hujan ni, isu-isu yang berkait dengan kecukupan air, khasnya kalau sungai itu menjadi cetek, jadi dia punya keefisienan untuk menyauk air, khasnya di Kuala Lumpur dan sebagainya, kurang sedikit. Susulan kejadian angin kencang dan hujan lebat di Perlis petang Khamis yang telah merosakkan 39 buah rumah. 14 kawasan di Kena Pasir terlibat sekitar Arau dan Kanga. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS kini sedang menyelaras serta mengemas kini anggaran sebenar kerosakan setiap rumah terlibat. Di pihak MAIP mengucapkan takziahlah kepada semua mereka yang terlibat dan berharap agar semua pihak dapat sama-sama menyalurkan maklumat kepada pihak kami dan juga pihak agensi kerajaan negeri yang lain supaya agihan itu dapat dilaksanakan dengan seberapa daya upaya yang mampu untuk kita percepatkanlah kepada mereka. Utamanya dalam suasana mereka masih lagi berhari raya dan kita faham situasi ini dan kita akan usahalah untuk menyegerakan agihan bantuan. 6 buah rumah daripada keseluruhan 39 rumah yang terjejas akan diberikan bantuan oleh MAIPS, manakala bakinya akan diberikan bantuan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Syarikat Runhill SAJ diberi masa seminggu untuk menyiapkan laporan gangguan bekalan air di Johor sepanjang musim perayaan ini. SK Johor Muhammad Fahli Muhammad Khalid berkata laporan itu akan diserah kepada kerajaan negeri minggu depan bagi mengenal pasti punca gangguan bekalan air yang berlarutan sejak 3 hari sebelum Hari Raya. Beliau memberitahu semerah di Batu Pahat paling terjejas sehingga hari ini mengakibatkan penduduk terpaksa mengambil air di masjid bagi kegunaan harian namun dihentikan selepas air simpanan mula susut. Justru langkah penyelesaian jangka pendek diambil dengan meletakkan 25 tangki statik di 15 kampung terjejas di situ. Kerajaan negeri telah pun mengarahkan SAJ Runhill untuk menyediakan laporan penuh pada peringkat kerajaan dan saya percaya menjelang
minggu hadapan, minggu pertama selepas kita Bahari Raya. Ini akan menjadi isu besar dalam mesyuarat kerajaan negeri yang saya juga akan sertai. Dan saya akan pastikan perkara lain ini bukan perkara kecil dan semua rakyat kita berhak menikmati kemudahan air yang paling baik. Pematuhan SOP COVID-19 khususnya pemakaian pelitup muka kekal menjadi amalan majoriti rakyat ketika berada di tempat awam. Kehadiran varian baru dan peningkatan kes walaupun terkawal kembali menunjukkan orang ramai betapa pentingnya memakai pelitup muka tersebut. Saya memilih untuk memakai face mask. Satu, saya tak nak dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Sebab sekarang ni kita sudah boleh berhubung dan tidak dikurung dalam rumah lagi. Jadi memakai mask adalah salah satu cara kita boleh berterima kasih kepada pihak kerajaan sebab memberikan kita kelonggaran. Kalau yang sakit tu kami sangat galakkan untuk mereka pakailah. Kes COVID sekarang dah meningkat balik. So saya rasa macam better pakailah sebab kita tak nak infection tu naik balik kes kan. Orang still tak aware lagi yang kes dah naik balik tapi boleh nampaklah dah certain orang tu dah pakai balik mask. So macam diorang ada kesedaran jugalah. Saya dah tua nombor satu, saya datang dari negeri lain, Singapura. So saya jaga keselamatan. Saya rasa paling baguslah. Walaupun saya negeri saya pun memang saya suka. Saya lebih suka kalau saya tengok orang memakan mata, orang batuk tak pergi kat orang lain. Kita batuk pun kita sendiri. So saya pakai mask macam still takut COVID macam tu lah sebab kes sekarang pun macam meningkat kan. Macam pakai mask lah takut macam virus sini sana macam tu kan. Sementara itu, cadangan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk melaksanakan pemakaian semula pelitup muka di sekolah selepas cuti Aidilfitri disambut baik guru dan ibu bapa. Bagi saya, murid-murid, guru, AKP dan juga warga sekolah yang lain tiada masalah dengan SOP pemakaian pelitup muka ni. Kerana kami semua sudah terbiasa dengan SOP pemakaian pelitup muka dan juga SOP norma baharu yang telah ditetapkan oleh kerajaan pada pandemik yang lalu untuk mengelakkan berlakunya satu lagi kluster ataupun penyebaran varian baru ini di kawasan sekolah. Dan perkara ini adalah baik bagi mengekang penularan COVID-19 di setiap sekolah. Juga membantu pihak KKM dalam menyelaras semula katil-katil dan ruangan untuk pesakit-pesakit COVID. Sebagai ibu bapa, saya bersetuju dan menyambut baik cadangan pemakaian semula pelitup muka di sekolah memandangkan kes COVID meningkat semula dan wujudnya varian baru ini. Oleh itu, pemakaian pelitup muka dapat mengurangkan penularan wabak ini. Masih lagi dalam berita tengah malam, penglibatan kerajaan persekutuan dalam penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani hanya libatkan 3 negeri iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Menurut kenyataan Jabatan Perdana Menteri JPM, penganjuran Majlis Rumah Terbuka di Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Selangor merupakan anjuran kerajaan negeri masing-masing. Menurut kenyataan itu, Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani memberi ruang kepimpinan menyantuni rakyat yang sebelum ini tidak pernah berpeluang untuk meraihkan sambutan Aidilfitri bersama pemimpin negara kerana kesukaran untuk berkunjung ke Seri Perdana. Secara keseluruhan, penganjuran kali ini membolehkan perbelanjaan dilakukan secara berkesan melalui penganjuran secara bersasar, perkongsian sumber, tenaga kerja dan kemahiran melalui kerjasama strategik kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Lembaga Tabung Haji mengumumkan agihan keuntungan 3.1% bagi tahun kewangan 2022 kekal seperti tahun sebelumnya. Ia melibatkan jumlah agihan sebanyak RM2.65 bilion melibatkan lebih 87 juta pendeposit tabung haji. Tabung haji telah mencatat pendapatan kasar sebanyak ringgit Malaysia 3.85 bilion bagi tahun 2022 berbanding
ringgit Malaysia 3.72 bilion bagi tahun 2021. Pendapatan pelaburan kekal berdaya tahan meskipun dalam ekonomi mencabar dan pasaran yang tidak menentu. Pendeposit boleh menyemat amaun yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula 12.30 hari esok. Urus niaga TH akan ditangguh sementara bermula 8 malam ini sehingga 12.30 hari esok bagi melancarkan urusan pengkreditan agihan keuntungan. Jumlah keseluruhan jemaah Malaysia yang bakal menunaikan ibadah haji tahun ini masih belum dimuktamadkan. Ini susulan pengurus dana haji sedang menunggu keputusan rayuan bagi pertambahan 10,000 kuota haji. Jelasnya, rayuan kedua itu dibuat selepas Arab Saudi meluluskan rayuan pertama membabitkan 350 kuota tambahan. Ini menjadikan kuota jemaah haji terkini 31,950 berbanding kuota asal 31,600. 21 Mei lah. Jadi selalunya keputusan itu sebelum itulah berkenaan kuota tambahan. Mungkin tahun lepas adalah lain sedikit kerana tahun Covid lagi masih saki-baki. Di tahun ini kita rasa back to normal lah. Penerbangan pertama membawa jemaah haji tahun ini dijangka berlepas pada 21 Mei ini. Sultan Selangor Sultan Sarawak Indonesia Al-Haj mengambil serius isu penentuan arah kiblat yang diterbitkan sebuah akhbar perdana dan tular di media sosial baru-baru ini. Baginda menitahkan Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Jabatan Mufti Negeri Selangor untuk memberi penjelasan berhubung ketetapan penentuan arah kiblat khususnya melibatkan masjid dan surau di seluruh negeri itu. MAIS dalam satu kenyataan menegaskan bahawa laporan akhbar tersebut hanya merujuk kepada penentuan arah kiblat rumah kediaman sahaja berdasarkan permohonan perkhidmatan itu. Laporan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan penentuan arah kiblat masjid dan surau di negeri Selangor. Tegas pengurusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, arah kiblat masjid dan surau sedia ada di negeri Selangor telah disemak dan diperakukan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. 12 kes berprofil tinggi berjaya ditumpaskan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia dalam Obhas Pagar Laut yang diaktifkan bermula 9 hingga 25 April lepas. Pelbagai barangan bernilai kira-kira 13 juta ringgit telah dirampas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ia data kejayaan 2 minggu pelaksanaan operasi berkenaan yang dijalankan di seluruh kawasan perairan negara. Dengan nilai rampasan yang kita anggarkan bercecah 13 juta, saya anggap sebagai Ops Pagar Laut ini sebagai berjaya, dan Ops Pagar Laut ini juga memberikan satu penegasan tentang komitmen tinggi APMM sebagai agensi barisan hadapan yang mengawal kawasan perairan maritime negara. Sepanjang tempoh terbabit, Maritim Malaysia berjaya membuat 42 tangkapan membabitkan pelbagai kes. 863 notis kesalahan dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan hasil pemantauan menerusi drone dan kamera EAC sepanjang penguasaan OP Hari Raya Aidilfitri HRA 2023. Sepanjang penguasaan bermula 18 April sehingga semalam, 623 notis dikeluarkan hasil pemantauan drone. 240 lagi menerusi penggunaan EAC. Pengarah JPJ Negeri Sembilan Hanif Yusabra Yusof berkata, 529 kesalahan gagal patuhi lampu isyarat merah dan 132 lagi melibatkan kesalahan memotong barisan. Dari segi peningkatan jumlah saman dan juga kes sedikit meningkat dah. Okay. Namun begitu, kita boleh katakan bahawa jumlah kenderaan yang berada atas jalan raya pun meningkat. Lebih banyak daripada tahun lepas. Boleh juga saya simpulkan di sini bahawa walaupun begitu, kita dapati bahawa pematuhan peraturan jalan raya di kalangan pemandu-pemandu atau pengguna jalan raya di Negeri Sembilan ini adalah sangat tinggilah berbanding dengan saman dan juga jumlah kenderaan yang berada di musim perayaan ini. Dalam operasi kali ini juga 2,430 saman turut dikeluarkan atas 773 kesalahan.
Seorang pencuci kereta mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merogoh dan melakukan seks luar tabi'i terhadap anak perempuan tirinya yang berusia 7 tahun Februari lalu. Tertuduh berusia 26 tahun itu membuat pengakuan sebaik 2 pertuduhan dibacakan di Mahkamah Seksyen Ipoh. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa merogoh anak tirinya di sebuah rumah tidak bernombor di Batu 7, Segari, Mancung. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 376-3 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara tidak kurang 8 tahun dan tidak lebih 30 tahun serta dikenakan tidak kurang dari 10 sebatan jika sabit kesalahan. Tertuduh juga didakwa mengikut Seksyen 377C Kanun Kesesaan kerana meliwat mangsa di lokasi dan tarikh yang sama. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun serta dihukum dengan sebatan. Tertuduh bersama isterinya yang berusia 30 tahun turut didakwa mengabaikan mangsa pada Januari lalu. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan secara berasingan. Operasi cari lamat seorang lelaki yang dilaporkan hilang semasa melakukan aktiviti memukat di Pantai Telong Bacok diteruskan. Timbalan Pengarah Operasi Komander Maritim Khairun Dalilah Baharin berkata, ia susulan aduan yang diterima semalam. Mangsa Muhammad Azman, 28 tahun, dipercayai ditarik ombak semasa memukat bersama 2 rakan dan 4 kanak-kanak. Berikutan aduan berkenaan, Maritime Rescue Coordination Center MRSC Kuantan terus mengaktifkan op cari lamat pada pukul 8.45 malam dengan menggerakkan bot perkasa 32 ke lokasi. Pencarian mangsa ditangguhkan oleh MRSC Kuantan pada pukul 11.30 malam berikutan keadaan gelap. Pencarian bersambung pukul 7 pagi tadi dengan radius 9.99 batu nautika melibatkan 4 aset laut dengan kekuatan 66 pegawai dan anggota. Bandaraya Persahabatan bakal dijalin antara Bandaraya Ipoh dan Bandaraya Dalian di China. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin berkata, kerjasama dirinya mampu melonjak 3 sektor utama di Perak sekaligus bersesuaian dengan Tahun Melawat Perak 2024. Antaranya untuk kita mendapat manfaat ekonomi dan pelaburan. Ya. Dan antara pelaburan yang kita cadangkan itulah antara 3 sektor utama. Yang utamanya tentang digital ekonomi digital. Yang keduanya berkaitan dengan sektor pendidikan yang kita akan lihat. Yang ketiganya sektor pelancongan dan budaya. So yang ini ada perkara untuk kita selain daripada ada kerjasama tu untuk kita groove balik, tingkatkan balik vibrancy kita ataupun pertumbuhan ekonomi dalam bandar itu. Menurutnya, perbincangan lanjut akan diadakan bersama delegasi China pada 12 Mei ini bagi mempericikan mengenai kerjasama itu. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Perkembangan sukan, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh bakal bertemu Shirin Samson Walabui pada Selasa ini. Ia bagi membincangkan keperluan dan kebajikan atlet tersebut setelah mempamerkan prestasi cemerlang dalam sukan olahraga serta mengharumkan nama negara. Saya akan berjumpa dengan Shirin minggu hadapan dan saya akan maklumkan nanti selepas saya berbincang dengan Shirin dulu. Shirin merupakan seorang atlet yang telah menonjolkan prestasi penambahbaikan yang sangat cemerlang. Okey, dan bagi pihak KBS, kita nak pastikan atlet-atlet seperti ini yang telah menunjukkan prestasi penambahbaikan diberikan sokongan dalam bentuk apa masih dalam perbincangan di peringkat KBS dulu. Semalam, sebuah portal berita melaporkan Ibu Shirin, Josephine Mary, berkata atlet berumur 25 tahun itu kini berdepan masalah membiayai latihan di Florida selepas tajaan daripada Better Malaysia Foundation BMF dijangka habis menjelang Disember ini.
Dalam usahanya menempas slot ke Sukan Olimpik 2024, beliau pernah melebur rekod kebangsaan 400 meter dalam dewan sebanyak 4 kali dengan terakhir memenangi pingat emas di kejohanan trek dan balapan dalam Dewan Division 2 Persatuan Olahraga Kolej Kebangsaan NCAA di Virginia Beach, Virginia pada Mei lepas. Skuad bola sepak wanita bawah 17 tahun B17 bermula langkah kanan dalam perlawanan pertama kelahiran Piala Asia Wanita B17 2024 di Stadium Buriram City sebentar tadi. Skuad kendalian Petronas Johnny itu bermula baik pada separuh masa pertama dengan mendali lawan dari kumpulan Marina Utara 2-1. Gol awal Hadi Negara pada minit ke-11 oleh Rocklia Lole, namun jaringan itu disamakan oleh Catherine Chavez pada minit ke-29 sebelum sekali lagi Rocklia Yokle meledak gol pendahuluan pada minit ke-35. Memasuki separuh kedua, dominasi negara diteruskan dengan Rocklia Lole terus menjadi watak utama. Habis terus merobek gol lawan pada minit ke-80 dan 82 sebelum Adli Badlin menutup perlawanan dengan gol kelima pada minit ke-89. Skuad negara kini berada di kedudukan kedua di belakang Thailand dan bakal bertemu tuan rumah pada Ahad ini. Skuad kriket wanita menjadi kumpulan pertama kontingen Malaysia tiba di Phnom Penh bagi menghadapi Tamasya Sukan SEA 2023 bermula 5 hingga 17 Mei ini. Pengarah bahagian atlet Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin memaklumkan para pegawai turut bertolak awal bagi memastikan koordinasi berkaitan penginapan dan pengangkutan atlet berjalan lancar. Ia bagi mengelakkan isu kelewatan ke venue pertandingan yang pernah berlaku sebelum ini. Beliau ditemui pemberita selepas kem perhimpunan akhir kontingen Sukan SEA di Kasa 4 MSN di Ibu Negara. Kem berkenaan yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini hingga Ahad melibatkan kira-kira 550 atlet negara. Ia merupakan fasa terakhir membina jati diri dan memupuk semangat juang di kalangan atlet melalui pelbagai pengisian dengan kemuncaknya pengumuman sasaran pingat Tamasya Dwi Tanah itu oleh Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Skuad wanita negara bakal bertemu pasukan Singapura pada jam 3.30 petang esok. Tengok saya baca berita bersama saya Safi Sali dalam Stadium RTM 29 dan 30 April ini. RTM, teman setia. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Nazir Fahmi Syukri. Assalamualaikum dan selamat malam.